Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Puan Nur Mariati binti Mahmud, Ketua Jururawat Kesihatan Klinik Kesihatan Tembangau Pejabat Kesihatan Daerah Bera. Pada setiap tahun, kita mengadakan sambutan penyusuan susu ibu sedunia. Pada tahun ini tema adalah lindungi penyusuan susu ibu, tanggungjawab bersama. Memandangkan pandemik COVID-19 masih lagi berleluasa, oleh itu kami sediakan ceramah secara online. Perjuangan penyusuan susu ibu perlu diteruskan, perlu dilindungi supaya ia tidak akan berakhir begitu saja. Terima kasih kerana sudi mendengar ceramah saya. Yang saya akan menyampaikan adalah session 7, iaitu helping with breastfeeding. Session 7, helping with a breastfeed, di mana kita membantu ibu untuk menjayakan penyusuan. Objektif pada penghujung program ini, peserta atau anggota kesihatan seharusnya boleh: 1. Menyenaraikan elemen penting, iaitu posisi untuk penyusuan yang berjaya dan selesa. 2. Menggambarkan bagaimana untuk menilai penyusuan. Yang 3. Mengenal pasti posisi dan perlengkapan. 4. Demonstrasi bagaimanakah untuk membantu ibu belajar cara posisi dan perlengkapan dalam penyusuan. Berbincang bilakah masa untuk membantu dalam penyusuan. Dan yang 6, anggota kesihatan dapat menyenaraikan sebab mengapa bayi mengalami kesukaran untuk melekat pada payudara. 1. Menyenaraikan elemen penting dalam posisi untuk penyusuan susu ibu. Posisi dalam penyusuan adalah bagaimana seorang ibu memegang bayinya bagi membantu bayi melekap dengan baik, dengan betul ke payudara. Sekiranya perlengkapan masih lagi kita nampak lemah, bantu dalam memposisikan ibu dan bayinya. Jika melekap secara baik dan betul, kita melihat bayi pun menghisap secara efektif, tidak perlu mengganggu ibu dan anak. Biarkan mereka melayari suasana tersebut. Bagaimana kita beritahu kepada perkara yang penting untuk membina keyakinan ibu. Contoh ucapan tahniah ibu mendapat bayi yang comel. Tahniah kerana puan meneruskan penyusuan susu ibu, memberi penyusuan ibu yang baik. Seterusnya, posisi ibu. Posisi yang boleh digunakan mengiring atau berbaring di atas lantai atau duduk di atas lantai. Baring boleh, duduk boleh, di atas kerusi, berbaring di lantai, berdiri, berjalan. Seterusnya, dalam posisi duduk atau baring, ibu haruslah selesa. Selesa, ibu telah mandi, telah membuang air kecil, makan, selesakan diri. Yang kedua, sokongan di bahagian belakang ibu. Letak bantal, letak sesuatu yang boleh menyokong belakang ibu. Yang ketiga, kaki disokong. Jika perlu, kita letak stul atau letak kursi kecil ke bawah dekat kaki supaya kaki tidak tergantung. Kerana kaki yang tergantung ni biasanya akan lenguh lah ya. Yang keempat, payudara disokong. Disokong, kita letak bantal bahagian bayi belakang, bawah bayi. Jadi dengan tersendirinya payudara kita, bayi dekat dengan payudara kita, dah senang untuk disokong. Posisi dan cara memegang bayi semasa penyusuan. Lying down, side position, iaitu baring, mengiring, bayi pun juga mengiring. Yang kedua, cradle hold, iaitu secara pegangan. Ibu duduk, bayi dipegang secara buai atau mendukung bayi. Cradle hold. Yang seterusnya, cross cradle atau cross arm, di mana mendekat secara bersilang.
Dan juga football hole. Football hole ni adalah bayi diletak di celah atau bawah ketiak dan diampu dengan bantal. Seterusnya memposisikan bayi sebaringan. Bayi juga boleh di dalam berbagai posisi. Di sisi lengan ibu, di bawah lengan ibu, di sebelah atau di sisi ibu. Ada 4 perkara penting bagi membantu keselesaan bayi. Posisi bayi semasa penyusuan susu ibu. Ini adalah amat penting bagi anggota kesihatan untuk ingatkan kaedah ini yang sangat penting. Kaedah inilah memberikan penyusuan susu ibu lancar. Posisi bayi semasa penyusuan susu ibu itu selari. Badan bayi selari straight atau inline. Kepala, tengkuk dan tubuh bayi selari menghadap ibu. Kedua, rapat, close. Ya, bayi rapat dengan ibu itu maknanya ibu peluk bayi dengan rapat. Yang ketiga, bayi diampu atau disokong. Support. Kepala, bahu dan punggung bayi diampu. Yang keempat, menghadap, facing. Muka bayi menghadap payudara dan hidung bertentangan dengan puting. Seterusnya, menggambarkan bagaimana untuk menilai penyusuan. Menilai penyusuan iaitu tujuannya adalah untuk membantu mengenal pasti sama ada ibu dan bayi melakukan keadaan yang betul dan baik. Berikan maklumat tentang kesukaran semasa penyusuan. Bila kita dah perhatikan, jadi kita mendapat maklumat kesukaran atau secara lancar. Contoh, posisi tidak sesuai. Jika bayi tidur saja tidak mahu menyusu atau bayi menangis saja, ini menunjukkan ada gangguan penyusuan. Menekankan amalan-amalan atau tips yang boleh membantu menyelesaikan masalah jika masih lagi berubah. Kita ada selepas ini slide lebih lagi detail ya. Bagaimana untuk menilai? Kita menilai ini melibatkan penglihatan atau melihat dan juga pendengaran iaitu mendengar. Pemerhatian kepada ibu dan bayi. Mendengar dengan apa yang diperkatakan, apa yang ibu adukan kepada kita, apa yang ibu luahkan pada kita, kita kena mendengar. Untuk mengurangkan ketegangan pada ibu semasa pemerhatian. Jelaskan kepada ibu bahawa anda ingin melihat bayi menyusu. Bukannya kita nak lihat, okey puan, kita nak lihat puan menyusu. Kita tengok bayi menyusu. Jadi ibu lebih berkeyakinan. Jika bayi dibalut dengan selimut atau kain, kita minta izin daripada ibu untuk membukanya supaya kita nampak posisi yang sebenar. Gunakan, oleh itu selain pada kita melihat dan mendengar, jadi kita boleh menggunakan pemantauan terhadap bantuan penyusuan untuk mendapat maklumat yang lebih lagi. Pemantauan terhadap penyusuan ini, kita ada checklist yang telah disediakan. Pemantauan terhadap bantuan penyusuan atau breastfeeding observation aid. Untuk membantu pekerja kesihatan untuk mengingat apa perlu, kita adakan tip ni untuk membantu anggota kesihatan kita ni membuat pemantauan, memerhati dan mendengar dan mengenal pasti masalah kesukaran atau berkeadaan baik. Tanda-tanda baik dan tanda kesukaran penyusuan susu ibu itu. Bantuan terbahagi kepada beberapa bahagian. Tanda-tanda penyusuan dalam keadaan baik. Tanda-tanda kemungkinan kesukaran penyusuan susu ibu. Ini adalah contoh breastfeeding observation aid yang telah disediakan untuk memberi panduan kepada anggota kesihatan semasa melihat ibu semasa penyusuan.
Sign the breastfeeding going well. General, mother, kita tengok keadaan general atau kesihatan am atau pemerhatian am. Mother look healthy. Adakah mother look healthy? Dia ada dua yang berbeza ya, kesukaran, keadaan yang baik dan juga kesukaran semasa penyusuan. Iaitu kita tengok mother look healthy. Mother relax and comfortable. Sign of bonding between mother and baby. Atau mother look ill or depressed. Adakah mother look tense and uncomfortable? No mother baby eye contact. Yang baby pula general baby atau pemerhatian baby. Baby look healthy. Baby calm and relax. Baby rich or rude for the breastfeeding hungry. If hungry. Atau baby look sleepy or ill. Baby is restless or crying. Baby does not rich or rude. Kita lihat pula breast. Adakah breast kelihatan healthy? No pain or discomfort. Breast well support with a finger away from nipple. Nipple stand out of projectile. Atau yang kesukarannya, breast look red, swollen or sore. Breast of nipple painful. Breast held with finger or areola. Nipple flat, not projectile. Okay, baby position. Adakah baby head and body in line? Baby held close to mother's body. Baby whole body support. Baby approach breast not to nipple. Adakah yang kesukaran? Baby next a head twist to feet. Baby not held close. Baby support by head and neck only. Baby approach breast, lower lid and chin to nipple. Seterusnya baby attachment atau pelekapan. Adakah more areola seen above baby top lip? Baby mouth open wide. Lower lips turn outward. Baby's chin touch breast. Adakah more areola seen yang kesukaran? More areola seen below bottom lips. Baby's mouth not open wide. Lips pointing forward or turn in. Baby chin not touching breast. Suckling atau penghisapan slow. Adakah slow? Deep with pause. Cheek round when suckling. Baby release breast when finishing. Mother notice sign of oxytocin reflex. Kesukaran atau sign of possible difficulty. Rapid shallow suck, cheek pull in when suckling. Mother takes baby off the breast. No sign of oxytocin reflex. Notice. Okey, saya akan lebih detailkan lagi pemantauan terhadap bantuan penyusuan. Pemerhatian yang kita tengok ni adalah pemerhatian ibu. Apa yang anda perasan tentang ibu? Umurnya. Kita tengok umurnya dalam bukat dia yang dibagi semasa datang ke klinik ibu dan anak atau di hospital bilik bersalin. Kita tengok umurnya, penampilannya, sihat atau sakit, selesa ke, tegang ke, stres ke. Yang seterusnya, perhatikan keakraban antara ibu dan anak. Eye contact semasa penyusuan, senyuman ibu, memegang dengan erat ke tidak, yakin atau tak ada eye contact ke, pegangan yang lemah oleh ibu terhadap anaknya. Kita lihat tu semua. Seterusnya pemetaan bayi pula. Apa yang anda lihat pada bayi? Secara berjaga ke atau tidur, tenang atau menangis saja. Sebarang keadaan yang boleh memberi kesan dalam penyusuan ibu. Seperti hidung tersumbat atau cleft. Kita kena tengok semua tu. Yang keadaan bayi menunjukkan apa masalah bayi tersebut. Bagaimana bayi memberi tindak balas mencari payudara apabila lapar. Kita tengok semasa penyusuan, rapat tak dengan ibunya atau menjauhi ibunya, pulling away. Keadaan payudara. Kita tengok pula keadaan payudaranya. Sihat ke, merah, bengkak atau sakit. Ada aduan daripada ibu sakit di bahagian luka atau rasa perasaan takut, rasa geli ke. Kita kena mendengar ibu ya.
Lepas tu kita lihat juga bagaimana ibu memegang payudara. Bentuk C ke? Bentuk gunting? Adakah jarinya ke arah bayi yang akan menyusu ke payudaranya? Jadi secara ampu payudara adalah secara bentuk C. Posisi bayi. Bagaimana memposisikan bayi? Kepala dan badan selari. Badan dipeluk erat, badan disokong menghadap payudara dan hidung bayi mengarah kepada puting. Ada ke tidak? Atau badan bayi terpusing, tidak rapat, tidak disokong dan dagu menghadap ke arah puting. Itu pemerhatian kita ya. Perlengkapan. Adakah anda dapati lebih banyak kawasan areola berada di bawah bibir atau bawah bibir bayi daripada bibir bawah? Pembukaan mulut yang luas ke tidak? Bibir bawah terlipat ke dalam, dagu menyentuhi payudara. Okey. Hisapan bayi. Adakah bayi melihat hisapan yang perlahan tetapi dalam? Anda mungkin mendengar bunyi hisap dan menelan. Slow and deep suck. Perlahan dan mendalam. Kita pun mendengar bayi menelan. Pipi bayi kelihatan kembung serta tidak lena semasa menyusu. Itu yang penting. Perhatikan bagaimana penyusuan tamat. Adakah bayi melepaskan payudara dengan sendiri? Biasanya bayi yang normal bila dah kenyang dia akan melepas payudara dengan sendirinya. Cuba bertanya kepada ibu apa perasaan terhadap penyusuan. Adakah beliau merasa apa-apa tanda oksitosin, refleks, ketidakselesaan atau kesakitan? Tanda-tanda oksitosin ini adalah di mana semasa penyusuan susu ibu sebelah kanan, ada kalanya berasa berdenyut, susu keluar dan menitih di bahagian payudara sebelah. Itu adalah tanda-tanda oksitosin. Okey, baiklah. Sebagai rujukan anggota kesihatan, pemantauan penyusuan susu ibu boleh juga didapati di dalam buku antenatal. Telah disediakan pada muka surat 52, iaitu senarai semak keberkesanan penyusuan susu ibu semasa postnatal. Iaitu 1. Tanda-tanda penyusuan susu ibu berjalan dengan baik. 2. Payudara. 3. Posisi bayi. 4. Perlengkapan bayi. Dan seterusnya penghisapan. Kita boleh rujuk di sini. Muka surat 52 ya. Okey. Seterusnya mengenal pasti posisi dan perlengkapan yang betul. Melalui pemantauan terhadap bantuan penyusuan, lihat gambar ini, apa yang anda boleh lihat? Access a breastfeed ya. Pemerhatian ibu kelihatan sihat secara keseluruhannya. Dia duduk dengan selesa. Ibu melihat bayi dengan penuh kasih sayang. Bayi sihat, nampak tenang dan selesa. Payudara ibu nampak kelihatan agak besar dan kelihatan baik dan sihat. Ibu tidak menyokong payudaranya. Payudaranya mungkin telah ditolak oleh colinya yang menyebabkannya tidak terbuka dengan luas. Seelok-eloknya buka coli lah. Okey, posisi bayi pula apa yang kita lihat? Kepala dan badan bayi selari, inline. Bayi tidak dipeluk dengan rapat. Bayi tidak disokong dengan baik. Perlengkapan bayi, ibu ini mempunyai areola yang besar, tetapi didapati bayi tidak upaya untuk memberi bukaan mulut yang luas pada payudara. Dia nak mencakup atau melekat ke mulut dia ke payudara agak nampak ada kesukaran kat situ. Mulut bayi telah terbuka luas tetapi tidak cukup luas. Bibir bawah terlipat, lagu bayi tidak menyentuh payudara. Oleh itu, apakah perkara positif yang boleh anda beritahu pada ibu? Apa cadangan anda kepada ibu? Okey, perkara yang positif yang boleh kita beritahu pada ibu ni adalah bayinya kelihatan haus, kita kata, dan kita nampak dan gembira dengan penyusuan. Ibu melihat bayi dengan penuh kasih sayang.
kita nampak semua tu, badan bayi juga dipegang, selari dan mengarah ke ibu. Kita beritahu pada ibu ya. Cadangan kepada ibu. Seterusnya kita bagi cadangan atau nasihat atau berkongsi ilmu kita pada ibu, beri cadangan kepada ibu untuk memposisikan semula bayinya supaya dapat memberi penyusuan dengan lebih efektif, lebih berkesan dengan cadangkan membuka atau membuka coli dan membuka dengan luas lagi di bahagian atas, mungkin dapat mengurangkan tekanan ke atas payudara. Ibu boleh menyokong payudaranya dengan satu tangan dan tangan satu lagi berserta lengan untuk menyokong bayi supaya rapat. Ini mulut yang terbuka luas. Bibir atas telungkup keluar dan juga bibir bawah pun telungkup keluar. Dan lebih kurang separuh atau sebahagian besar areola masuk ke dalam payu, masuk ke dalam mulut bayi. Maaf. Okey, melalui pemantauan terhadap bantuan penyusuan, lihat gambar ini. Apa yang anda boleh lihat? Seterusnya ya, kita demam lagi. Kita tunjukkan. Okey, ibu ni kita tengok pemantauan menggunakan checklist yang telah diberikan. Okey, pemerhatian yang kita dapati daripada ibu ini dan anaknya, ibu menggunakan 2 jari untuk menyokong payudara. Nampak kan dalam gambar? Iaitu pegangan gunting. Kita galakkan adalah pegangan bentuk C. Adalah sukar untuk bertahan lama sekiranya menggunakan jari berbentuk C. Sebab dia satu jari dia tidak menyokong banyak, jari tidak menyokong payudara dengan banyak, atau 4 jari, satu jari di atas, menghalang pembukaan yang luas. Bayi sihat tetapi kelihatan tegang. Perhatikan tangan bayi. Dia macam keadaan tidak selesa atau tengah struggle untuk mendapatkan susu. Posisi bayi, badan dan bayi tidak selari, tak inline, tak straight dan kepalanya mendongak ke atas. Bayi tidak dipegang dengan baik, tidak disokong sepenuhnya badan bayi. Bayi menghadap ibunya. Pelekapan bayi anda tidak dapat lihat areola dengan jelas. Mulut bayi tidak dibuka dengan luas. Bibir bawah bayi tidak terkeluar. Dagu bayi nampaknya menyentuh payudara. Apakah perkara positif yang anda beritahu kepada ibu? Dan cadangan yang seperti gambar yang satu tadi ya. Perkara yang positif yang kita nampak, bayi yang kelihatan sihat, dia melihat bayi dengan penuh kasih sayang atau ada eye contact. Cadangan kepada ibu oleh anggota kesihatan, cadangkan kepada ibu untuk memposisikan semula kedudukan. Boleh posisikan balik. Bawa rapat ibu, bawa bayi ke ibu. Bagi tahu kepada ibu, bawa bayi, peluk bayi, bawa bayi ke ibu dan letakkan bantal di bahagian belakang ibu supaya ibu lebih selesa. Jika ibu megang bayi dengan rapat dan tinggi sedikit di mana badan ibu disokong, seperti bantal atau tuala lah bayi mungkin boleh mencapai payudara dengan mudah. Seterusnya, gambar seterusnya yang kita observe breastfeeding. Okey ya, gambar ni. Apa yang kita dapat pemerhatian ibu? 2 jari digunakan untuk memegang payudara, tetapi sebenarnya ia tidak menampung payudara yang besar itu. Baby ni sangat kecil, nampak kecil lah. Kelihatan payudara tergantung ke bawah untuk sampai ke bayi, yang mana sepatutnya bayi ke arah payudara. Maknanya kita mendekat bayi, kita bawa bayi ke arah payudara. Bukan kita menunduk badan kita ke arah bayi. Bayi kelihatan terdapat sedikit masalah kesihatan yang mana bayi berhadapan dengan kesukaran untuk menghisap layan dalam jangka masa yang lama lah. Seterusnya, posisi bayi kita tengok.
Kedudukan badan dan bayi tidak dipegang dengan rapat. Bayi disokong tetapi bayi perlulah diampu sehingga paras payudara dan menghadap ibu. Diampu oleh tangan ibu atau letakkan bantal di bahagian bawah badan bayi. Bayi tidak menghadap ibu ya. Perlekapan pula, areola tidak kelihatan dengan jelas. Bukaan mulut baik tetapi tidak luas. Bibir bayi yang rendah, dagunya tidak menyentuh langsung kepada payudara. Okey, apa yang cadangan atau perkara positif kita beritahu kepada ibu yang positif dulu, baru kita bagi cadangan atau nasihat kepada ibu. Okey, perkara yang positif yang anda boleh bagi tahu pada ibu, bayinya sedang menyusu. Kita ucapkan tahniahlah kerana ibu telah menyusukan anaknya. Ia menunjukkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Cadangan kita pula, ibu kena posisi yang lebih selesa. Ada bantal bahagian belakang ibu. Ibu pula tidak perlu menunduk ke arah bayi. Dan seterusnya boleh juga mengubah semula posisi, atau kita ada baby doll, kita tunjukkan pada ibu bagaimana untuk membuat atau mengubah posisi lakapan yang betul. Jika ibu memegang bayi dengan lebih rapat, keseluruhan badan bayi diampu sedikit tinggi dan menghadap payudara, atau mungkin badan bayi disokong dengan golongan tuala ke atau bantal. Kita tunjukkan, boleh kita menggunakan baby doll jika ibu sedang meneruskan penyusuan. Kita tak boleh nak ganggu ibu, kita minta izin dengan dia. Boleh untuk membetulkan posisi dan lekapan semula. Okey, keempat ni, bantu ibu belajar cara posisi dan lekapan bayi untuk menyusu. Tujuan ibu boleh posisi dan lekapan dengan sendirilah, kita nak bantu tu. Selepas kita dah bantu, ibu berjaya untuk memposisikan bayinya semasa menyusuan dan lekapan dengan baik. Perkara yang perlu diingat sentiasa adalah terlebih dahulu membuat pemerhatian sebelum menawarkan bantuan. Hulurkan pertolongan hanya bila diperlukan, bila kesukaran kepada ibu. Biar ibu yang sendiri yang buat. Dengan itu ibu sentiasa di sisi bayinya serta berkeyakinan. Jika perlu, contoh menggunakan baby doll, atau kita minta izin pada ibu untuk membantu mengubah kedudukan, kaedah-kaedah yang betul untuk ibu menyusukan bayinya. Tekankan key point kepada ibu semasa penyusuan susu ibu, iaitu body bayi dalam keadaan straight atau body inline, selari, close, spot and facing. Dengan itu ibu akan lebih yakin dan efektif dengan sendirinya. Okey, demonstrasi bagaimanakah membantu ibu belajar cara posisi dan perlekapan dalam penyusuan susu ibu. Okey, demonstrasi bagaimana cara membantu ibu dalam duduk. Ini gambar dia. Dulu kita boleh dalam kelas kita boleh buat secara live, tunjukkan menggunakan patung. Jadi dalam ni saya akan tunjukkan gambar. InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan demonstrasi. Okey. Okey, seterusnya demonstrasi bagaimana membantu ibu belajar cara posisi perlekapan dalam penyusuan. Tadi membantu dalam duduk. Lepas tu dalam demonstrasi bagaimana cara membantu ibu dalam keadaan berbaring. Ini gambar, terdapat dua gambar secara berbaring di bawah lengan dan juga di atas, letak bayi di atas terus, yang lebih kepada skin to skin contact lah. Okey, di sini saya akan menunjukkan demonstrasi bagaimanakah untuk membantu ibu belajar secara posisi dan perlekapan yang betul dalam penyusuan susu ibu. Okey, posisi yang betul semasa penyusuan susu ibu ada 4 kaedah atau 4 elemen yang penting, iaitu selari rapat ke badan ibu,
dan badan bayi disepot dengan sepenuhnya, dan juga muka bayi bertentangan dengan payudara. Okey, selari selari. Badan bayi selari. Kepala, bahagian tengkuk, bahagian belakang juga lurus. Selari. Tidak boleh begini ya. Hanya muka bayi menghadap di payudara sedangkan badan tidak. Nanti penyusuan tidak berjalan dengan lancar. Okey. Lepas tu kita kena rapat dengan sepot tangan di bawah badan bayi. Rapat bawah sini dan muka bayi bertentangan dengan payudara. Okey, dapat ya perempuan? Dapat ya? Okey. Sepot lagi. Rapat. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya demonstrasi pelekapan. Mulut bayi mesti terbuka luas. Terbuka luas, melekap di bahagian aureola. Bahagian aureola ni sama ada keseluruhan aureola atau separuh. Memandangkan ada yang aureolanya yang besar, jadi separuh mencukupi, melangkaui puting. Itu terbuka luas, mulut terbuka luas. Bibir bawah melangkuk keluar, melangkuk keluar. Jangan gitu, mulut keluar. Dan dagu bayi menyentuh payudara. Dagu mesti menyentuh payudara. Lebih banyak aureola ni masuk ke dalam mulut bayi. Lebih banyak aureola kelihatan di bahagian atas mulut bayi berbanding di bawah mulut bayi ya. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya bilakah masa yang sesuai untuk permulaan dalam membantu penyusuan? Bayi akan mencari payudara pada jam pertama, iaitu selepas kelahiran. Pada mulanya, selepas kelahiran, sejurus saja kelahiran, bayi diletakkan di atas payudara, di perut ibu dan juga payudara ibu, iaitu skin to skin lah. Biasa seharusnya macam tu. Seharusnya pada masa relax ini tidak perlu ditekankan konsep position atau menilai penyusuan susu ibu. Ini kita lebih kepada skin to skin untuk memperkenalkan bayi itu kepada ibu, di mana payudara itu adalah selamat untuk bayi. Selanjutnya ibu dan anak akan tertidur selepas pengenalan yang pertama ini buat beberapa jam. Bila anda perlu membantu? Setelah bayi tersedar kembalilah. Inilah masa yang sesuai untuk membantu ibu mendapatkan posisi yang selesa. Ibu perlu posisikan bayinya sendiri. Semasa letak di atas badan ibu, dengan sendiri bayi akan posisikan. Ibunya akan meletaknya dalam keadaan sendiri dan selesa. Jika bayi cukup bulan, healthy baby, tidak perlu untuk membangunnya dari tidur untuk beberapa jam. Pertama, bayi yang exposed to sedation semasa kelahiran, pramatang atau kecil bagi usia kandungan atau berisiko hypoglycemia, bayi perlu dibangunkan selepas 2 hingga 4 jam untuk menggalakkan penyusuan susu ibu. Kena kejutkan bayi itu untuk menyusu. Okey, seterusnya, keenam, bayi yang suka untuk melekat pada payudara. Pada pemerhatian kita, mesti ada yang kesukaran untuk melekat atau pelekapan yang tidak bersesuaian atau bayi suka untuk melekat. Okey, keenganan untuk menyusu. Bayi yang mempunyai kesukaran melekap pada payudara mungkin kelihatan enggan untuk menyusu ya. Sebab-sebab yang lain tu mungkin merasa ibu rasa mungkin anak dia tak nak menyusu. Mungkin ada masalah lain menolak. Oleh itu, jadi kita ada pada seterusnya, pada beberapa hari pertama selepas kelahiran, ibu dan bayi masing-masing dalam proses belajar cara penyusuan.
Penyusuan susu ibu ni perlukan pembelajaran, latihan. Bukan terus pandai untuk menyusu dengan baik. Dia mengambil masa untuk memposisikan, melekapkan, hisapan bagaimana, ya. Latihan demi latihan dia akan memberi kebaikan kepada penyusuan itu. Buat pemerhatian ke atas ibu dan bayi semasa penyusuan, termasuk memerhatikan cara bayi cuba untuk melekap. Bayi telah diajar menggunakan puting. Salah satu lagi keenam untuk menyusu ni, bayi telah diberikan puting kosong, puting turuan. Dan kadang-kadang mungkin ibu semasa kelahiran, ibu memang kata bau macam seperti biasa. Sekarang bila dah seterusnya untuk penyusuan seterusnya, ibu menukar pula memakai sabun atau wangian. Jadi bayi dah disoriented lah pada ibunya. Jadi dia menolak penyusuan. Seterusnya bekalan susu yang sangat rendah, bayi letih atau kecewa. Bila kita dah bagi puting tiruan, penghisapan tu tidak kerap, ia akan mengganggu bekalan susu lah. Bekalan susu akan jadi berkurangan. Bayi pun menghisap tak dapat. Dia letih dan kecewa dan menangis dan tidur begitu saja. Dan tidak menyusu dengan baik lah. Keengganan seterusnya, kenapa bayi mungkin mengalami sakit mulut atau hidung tersumbat. Bayi merasa lebih selesa dengan satu payudara, enggan payudara lain. Jadi kita perlu memberi penyusuan secara purata. Sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sama-sama. Tidak sesuai untuk bagi satu breast, kerana nanti dia akan nak breast tu sahaja. Mungkin juga sebab dia enggan menyusu, mungkin dia berada dalam keadaan kesakitan. Seperti pesakit mulut tu, oratras atau sariawan. Ini seperti dalam gambar ni yang ditunjukkan, mulut bayi yang ada keputih-putih tu kan. Fungus Okey, jangkitan fungus. Okey, seterusnya kenapa dia tak nak menyusu? Payudara ibu mungkin bengkak dan keras. Susu yang mengalir terlalu laju. Dan bayi mula menyusu dengan baik, tetapi kemudian bayi akan merasa tidak senang semasa penyusuan kerana susah bernafas. Dia akan menangis dan tercekik. Oleh itu, biasanya susu yang mengalir terlalu laju ni, kita perlu mencadangkan kepada ibu, menasihatkan ibu tunjuk cara secara perlahan menggunakan tangan, mengeluarkan dulu susu yang penuh itu supaya semasa hisapan bayi, susu ibu tidak mengalir dengan laju. Seterusnya pengurusan keenam yang saya bagi tahu tadi. Jadi saya secara detailnya saya akan berikan bagaimana untuk menyelesaikan masalah jika perlulah. Membantu ibu dalam posisi dan lekapan. Mohon izin untuk mengubah atau menggunakan baby doll. Membantu ibu memerah susu sebelum menyusu jika susu itu keluar terlalu laju atau jika payudara terlalu bengkak. Merawat mulut bayi yang sakit atau sariawan jika anda mampu, atau merujuk bayi untuk bantu perubatan kepada pegawai perubatan. Memberikan kelegaan kesakitan jika bayi dalam keadaan kesakitan. Membantu ibu memegang bayi tanpa menyebabkan kesakitan. Elakkan daripada menggunakan puting tiruan atau puting susu. Jika perlu, gunakan cawan atau cup atau sudu. Berhenti menggunakan apa-apa yang menyebabkan rasa atau bau yang tidak menyenangkan kepada payudara, menyebabkan bayi menolak penyusuan. Pengurusan keengganan untuk menyusu seterusnya menggalakkan sentuhan kulit ke kulit. Pastikan dilakukan dalam persekitaran yang tenang apabila bayi tidak lapar. Membantu ibu dan bayi untuk mengetahui payudara sebagai tempat yang menyenangkan dan selamat. Bayi boleh menerokai payudara dan melekat apabila sudah bersedia. Mungkin menjadi sehingga 1 jam atau lebih.
mungkin tidak berlaku pada kali pertama perhubungan semasa kelahiran. Boleh diulang, boleh menggalakkan semula sentuhan kulit ke kulit ini untuk memperkenalkan semula penyusuan susu ibu itu. Tidak perlu cuba paksa bayi ke payudara semasa menangis. Kita tenangkan dulu, beri keselesaan. Mungkin bayi membuang air kecil atau air besar. Jadi kita selesakan dulu bayi itu. Mungkin perlu memerah dan menyusu menggunakan cawan, kad feeding atau sudu atau shin supaya bayi dapat menyusu pada payudara dengan lebih selesa. Jadi kita bagi dia tenang dulu, step by step. Lepas tu baru kita bagi payudara kita. Keengganan payudara boleh juga dicegah dengan sentuhan ke kulit ke kulit yang awal semasa kelahiran dan kerap boleh dilakukan untuk membantu bayi belajar bahawa payudara adalah tempat yang selamat dan membantu ibu untuk mempelajari kemahiran posisi lekapan dalam persekitaran yang tenang. Bersabar kerana penyusuan ini perlukan latihan dan juga latihan berkerap kali hingga berjaya semasa bayi belajar untuk menyusukan dan menjaga bayi dengan cara yang atau handle bayi dengan yakin dan lemah lembut. Seterusnya sebenarnya sudah habis ceramah kita pada hari ini. Sebenarnya saya akan bagi praktis kita dah buat lah. Kita dah buat sekali harun tadi. Okey, saya beritahu pada tip-tip atau ringkasan saja kepada semua, iaitu posisi dalam penyusuan susu ibu. Mesti kita ingat posisi untuk ibu selesa, mesti dalam keadaan selesa dengan belakang kaki dan payudara disokong seperti diperlukan. Badan bayi selari, badan bayi rapat kepada ibu, membawa bayi ke payudara, bayi disokong, kepala, bahu dan jika bayi yang baru lahir, seluruh badan disokong. Menghadap payudara dan hidung bayi bertentangan dengan puting. Itu tipnya. Ingat, menilai satu penyusuan susu ibu, perhatikan ibu dan bayi secara umum. Payudara ibu, posisi ibu, perlekapan ibu, macam mana hisapan ibu, hisapan bayi bayi yang menyusu. Tanya ibu cara penyusuan ibu, merasakan apa yang ibu rasakan semasa penyusuan susu ibu. Membantu ibu untuk mengetahui posisi perlekapan bayinya. Ingat perkara ini ketika membantu ibu. Sentiasa mematuhi penyusuan ibu sebelum anda membantu dia. Beri ibu membantu hanya jika terdapat kesukaran. Beri bantuan bila dapat kesukaran. Biar ibu lakukan seberapa banyak yang mungkin untuk dirinya. Pastikan bahawa dia memahami supaya dia boleh melakukannya sendiri. Bayi yang mempunyai kesukaran untuk melekat pada payudara. Perhatikan bayi ke payudara dan semasa penyusuan. Tanya soalan terbuka dan menentukan punca kemungkinan kesukaran atau kebaikan semasa penyusuan. Seterusnya, pengurusan kesukaran untuk melekat pada payudara. Selesaikan masalah jika perlu. Menggalakkan sentuhan kulit ke kulit dalam persekitaran yang tenang. Jangan memaksa bayi ke payudara. Memerah dan menyusu menggunakan cawan atau kad feeding terlebih dahulu jika perlu. Memastikan sentuhan kulit ke kulit yang membantu bayi belajar bahawa payudara adalah tempat yang selamat dan selesa. Bantu ibu untuk belajar kemahiran posisi dan lekapan dalam persekitaran yang tenang. Bersabar sementara bayi belajar untuk menyusu yang lebih lagi dengan lebih berjaya lagi. Ibu bersemangat tanpa putus asa akan menjaga bayi yang lebih yakin lagi. Okey. Setakat ini saja ceramah saya untuk membantu ibu dalam menjayakan penyusuan susu ibu. Semoga mendapat ilmu, manfaat kepada anggota kesihatan dan tuan-tuan serta puan-puan sekalian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.